Hai semua, Assalamualaikum. Bersempena Hari Raya Aidiladha yang baru saja berlalu, Cik Nom nak sediakan permintaan ramai iaitu nasi daging utara dan air asam kerisik. Ada 3 bahagian. Pertama, nasi yang dimasak bersama dengan air rebusan daging, campuran rempah dan bahan-bahan lain. Kedua, dihidangkan pula bersama air asam kerisik yang pedas, pekat, masam, lemak berkerisik tu dan manis secukup rasa. Air asam kerisik sangat penting untuk balancekan rasa nasi daging yang kita masak secara ringkas saja, tapi masih kekalkan kemanisan daging tu. Kalau tak sedap air asam, memang kurang mantaplah menu ni. Yang ketiga, sup kosong yang dimasak dari air rebusan daging sebagai pelengkap hidangan. Barulah best kalau makan nasi berkuah dengan sup kan? Untuk campuran rempah, Cik Nom tunjuk campuran yang Cik Nom suka dan sedaplah bagi Cik Nom. Kombinasi ketiga-tiga hidangan ni memang cukup membuka selera, tambahan lagi kalau masak dan makan bersama keluarga. Okey, mula-mula sekali Cik Nom nak rebus daging dan juga tulang sebab ada tulang sikit ni. Daging Cik Nom potong besar. Ini bahagian pejal yang ada urat-urat sikit. Kalau kita masak lama sampai lembut daging ni, lagi sedap dari bahagian batang pinang sebenarnya. Lemak-lemak boleh potong keluarkan. Bahan untuk rebus, halia, bawang putih, cincang kasar je. Biasanya kalau nak rebus, Cik Nom akan sukat air ikut banyak mana beras yang nak dimasak nanti dan lebihkan sikit air untuk sup. Jadi elok-elok je sukatan air ikut resepi. Masuk daging dan tulang dalam periuk, halia dan bawang putih, air, Cik Nom akan guna serbuk rempah kurma sikit dalam rebusan. Jadi bila untuk sup nanti, tak perlu tambah rempah apa lagi dah. Lada hitam biji, masuk aja, tak perlu tumbuk. Tapi kalau nak tumbuk pun boleh aja. Dan letak juga sedikit garam. Cik Nom akan rebus daging guna pressure cooker sampai lembut. Sementara tunggu daging lembut, kita prep bahan-bahan untuk air asam kerisik, tomato, hiris nipis. Cik Nom guna tomato yang agak keras yang tak berapa masak ranum. Bawang merah besar. Hiris sederhana nipis sebab kalau nipis sangat, nanti bila kita makan tak rasa tekstur rangup bawang tu. Cik Nom ambil lagi setengah biji tomato. Potong dadu kasar. Ambil sikit hirisan bawang ni, kemudian asingkan. Yang ni untuk kisar nanti. Cili padi, agak-agaklah ya. Kalau tak tahan pedas, jangan letak banyak sangat. Kalau suka pedas, boleh tambah lagi ataupun boleh guna cili padi jenis yang lebih pedas. Potong kecil. Limau nipis, potong agak-agak senang lah nak perah ambil jus nanti. Limau nipis ni kita akan guna untuk air asam dan juga untuk hidangan akhir nanti. Untuk air asam, kenalah guna asam jawa. Nak lembutkan asam jawa, rendam dengan air panas sekejap, biarkan dulu, nanti lembutlah dia. Sekarang Cik Nom nak bakar belacan. Guna garfu. Yang ni memang garfu yang khas Cik Nom buat untuk bakar belacan. Dah basuh, buka api, bakar sampai naik bau. Ambil masa sikit lah nak bakar tu, biar panas sampai dalam. Satu rumah boleh bau belacan bakar ni Okey, kita kisar bahan-bahan yang diasingkan tadi, iaitu tomato dan bawang besar, belacan bakar,
Dan air pati asam jawa yang Cik Noh dah ramas buang biji biar pekat sikit. Masukkan pula garam dan gula. Gula ni kena lebihkan untuk balancekan rasa masam dan pedas nanti. Kisar bahan-bahan sampai agak halus. Tuang dalam mangkuk untuk digaul bersama dengan hirisan tomato dan juga hirisan bawang. Kerisik, Cik Noh letak anggaran 2 sudu besar. Limau nipis sikit. Walau dah ada masam dari tomato dan asam jawa, limau nipis ni bagi lebih sedap dan lebih wangi. Boleh rasa ya? Tambah cili padi dan adjust lagi dengan garam dan gula ikut cita rasa masing-masing. Tips untuk dapatkan air asam yang sedap, kena kacau ramai sikit. Kali ni Cik Noh guna sarung tangan. Kalau terlalu pekat, boleh tambah sikit air. Air asam ni tak sedap kalau cair sangat, jadi pandai-pandailah adjust ya. Okey, air asam kerisik dah siap. Bahan-bahan untuk nasi daging, bawang putih, hiris nipis, halia, hiris nipis juga, bawang Holland untuk menumis. Boleh ganti dengan bawang merah besar kalau tak ada. Cik Noh biasa suka guna bawang Holland untuk menumis nasi. Sikit je dalam 1/4 biji. Daun pandan, carik dan simpul. Tomato 1 biji, Cik Noh guna yang masak ranum. Potong kecil, yang ni kita akan guna untuk menumis nasi. Daun sup dan daun ketumbar. Sebenarnya untuk nasi daging, guna daun ketumbar je dah cukup. Tapi sebab ada sup kosong, Cik Noh guna juga daun sup. Potong kasar bahagian batang. Dan potong halus daun untuk taburan dalam sup nanti. Daun ketumbar, Cik Noh potong panjang dan asingkan akar. Dah basuh bersih akar ni. Bahagian ni asingkan untuk masak nasi nanti. Bawang merah kecil. Yang ni nanti Cik Noh nak goreng untuk jadikan bawang goreng. Boleh skip kalau anda guna bawang goreng segera. Cik Noh guna beras basmati, dah rendam 1 jam lebih kurang. Jadi beras ni dah lembut sikit. Tapis dan toskan airnya. Untuk rempah, biasanya orang guna rempah kurma, tapi Cik Noh suka campur rempah kurma dan rempah biryani. Cara ni dapat daripada jiran Cik Ani. Memang sedap kalau campur 2 jenis rempah ni untuk nasi daging. Cik Noh nak bancuh dengan air sebab dah biasa buat macam ni. Daging dah siap pun rebus. Cik Noh dah asingkan air rebusan. Cawan ni yang sukat beras, jadi cawan yang sama juga kita kena guna untuk sukat air. 1 cawan beras, 1,5 cawan air. Sebab ramai yang bertanya pasal sukatan air. Besar mana cawan tak kisah. Janji cawan yang sama yang kita sukat beras, cawan tu juga kita sukat air. Daging pun dah lembut ni. Mula-mula Cik Noh nak goreng bawang dulu. Panaskan minyak. Macam cakap tadi, kalau guna bawang goreng ready made, tak perlu lagi step ni. Cik Noh lebih suka goreng sendiri kalau untuk hiasan nasi. Bila minyak dah panas, goreng bawang sampai garing.
Kena kerap kacau dan sampai garing masak keperangan. Boleh angkat dan toskan. Keluarkan minyak, tinggal sikit aja untuk menumis. Minyak ni harum sangat bau bawang goreng. Tumis bahan-bahan hiris tadi dan daun pandan. Masuk butter sikit. Kalau nak guna minyak sapi pun boleh, lagi wangi. Rempah 4 sekawan. Bancuhan rempah kurma dan biryani. Akar ketumbar untuk lebih aroma. Cik Noh masuk batang sup sikit. Nak masuk batang ketumbar pun boleh. Masukkan juga hirisan tomato dan tumis sampai tomato tu hancur. Penting Cik Noh terlambat letak dalam video ni. Jadi Cik Noh kena letak kemudian. Bila bawang dah lembut, rempah pun dah garing sikit, masukkan beras. Goreng beras dalam 3-4 minit. Kismis, sedap bila letak kismis dalam nasi. Air rebusan daging, 3 cawan beras, air 4,5 cawan. Garam secukup rasa, kena rasa kalau tawar, adjustlah dengan garam. Susu cair, setengah cawan, ni Cik Noh guna susu full cream aja. Dan cube pati ayam, optional tak nak letak pun tak apa. Susun daging dan tulang atas nasi dan masak sampai kering. Kalau guna rice cooker, boleh on dan masak macam biasalah pada waktu ni. Bila nasi dah lembut dan masak kering, Cik Noh tabur dengan daun ketumbar. Bagi Cik Noh sangat penting tabur daun ketumbar macam ni. Dan jangan lupa hirisan bawang goreng tadi. Tabur lepas tutup api. Tutup dan biarkan nasi steam, rehat dan sejuk sikit. Nasi pun kena rehat dulu. Jangan kacau sekarang sebab takut beras patah. Step last sekali, masak sup. Masukkan air rebusan daging dalam periuk. Sedikit garam. Serbuk lada sulah atau lada putih. Dan batang sup. Masak sampai lemah mendidih. Mudah aja. Okey, sup kosong dah siap. Nasi pun dah sejuk sikit. Bolehlah siap hidang. Ni tomato yang Cik Noh masuk lambat sikit tadi masa rebus nasi. Boleh nampaklah ada ketulan-ketulan sikit. Cik Noh keluarkan daging. Dan hiris nipis. Nampak lembut kan? Daging potongan yang murah dan ada urat lemak macam ni sangatlah moist dan sedap walaupun kita rebus lama. Bolehlah hidang nasi daging dengan daun salad, hirisan daging, taburan bawang goreng, daun ketumbar dan limau nipis. Jangan lupa air asam kerisik yang pekat dan pedas ni. Dan juga sup kosong. Gabungan yang sangat mantap. Okey, sekian dari Cik Noh untuk kali ini. Cuba jangan tak cuba. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye.